大家好，欢迎收看 BTTV 新闻，我叫 Beverly Anastasia。Status daging import halal ke Sabah perlu dipantau. Agensi serta jabatan berkaitan perlu memainkan peranan memantau status daging import halal ke negeri ini bagi memastikannya benar-benar halal untuk kegunaan rakyat negeri ini, kata Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Beliau berkata hasil pemeriksaan dilakukan setakat ini tiada isu kartel daging terjadi di Sabah. Bagaimanapun, beliau meminta semua pihak terlibat supaya terus melakukan pemantauan terhadap isu berkenaan. Justeru katanya agensi serta jabatan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Kastam, Jabatan Kesihatan dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah diharap melakukan pemeriksaan kerap terhadap aktiviti import daging di negeri ini. Menurut Ketua Menteri, beliau tidak mahu isu ini berlaku di Sabah kerana ia melibatkan soal halal dan haram daging import ke Sabah untuk rakyat negeri ini. Beliau berkata demikian dalam temu bual bersama bernama dan RTM di pejabatnya di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah siang tadi. Isu katil daging import mula mendapat perhatian ramai selepas dilaporkan media baru-baru ini. Ia mendedahkan taktik kartel yang menyeludup daging sejuk beku dari luar negara sebelum membungkus semula daging berkenaan dengan menggunakan logo halal dan menjualnya di pasaran seluruh Malaysia. Selasa lalu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan dilaporkan berkata Sabah mempunyai peraturan yang ketat berkaitan daging import. Sabah juga tidak membenarkan daging dibawa masuk dari Semenanjung. Sabah hanya mengimport daging secara terus dari Australia dan New Zealand. Terdapat juga kemudahan khas di Aurang Abad, India yang mengeluarkan daging kerbau sejuk beku untuk memenuhi keperluan daging bermutu tinggi di negeri ini. Wanita pertama dilantik Mayor Bandaraya Kota Kinabalu bakal memulakan tugas esok. Nurliza Awang Alip, wanita pertama dilantik Datuk Bandar Kota Kinabalu, bertekad untuk bekerja sebagai satu pasukan bersama kaki tangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK untuk menunaikan tugas dan tanggungjawabnya. Nurliza, 55 tahun yang menggantikan Datuk Nordin Siman sebagai Mayor Bandaraya Kota Kinabalu mulai esok, mengakui tugasan yang bakal dipikulnya bukan mudah dan berdepan pelbagai tekanan. Katanya ia bukan tugas mudah kerana Bandaraya Kota Kinabalu mempunyai 580,000 penduduk di kawasan seluas 360 km persegi. Sesungguhnya saya menerima jawatan ini dengan penuh syukur dan rendah diri. Saya sedar bahawa kepercayaan dan amanah yang diberikan amatlah mencabar. Namun saya percaya dengan adanya sokongan dari semua pihak, saya dan seluruh warga di BKK akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai visi dan misi organisasi ini. Aspirasi dan kehendak penduduk Kota Kinabalu sentiasa berubah dan di BKK perlu bekerja mengikut jangkaan rakyat. Sebagai PBT yang berhasrat menjadikan Bandaraya Kota Kinabalu lebih berdaya huni, terdapat keperluan menyusun semula, mempertingkat fasilitis dan dalam beberapa keadaan tahap kebersihan harian bangunan-bangunan di bawah kawalan di BKK, khususnya pasar-pasar awam. Pelan penyediaan taman-taman awam juga perlu diteliti bagi memastikan kawasan trek dan kemudahan riada dapat mematuhi keperluan penjarakan sosial. Siang tadi berlangsung Majlis Serah Tugas Mayor Bandaraya Kota Kinabalu di BKK. Nurliza sebelum ini memegang jawatan Ketua Pengarah di BKK telah berkhidmat dengan di BKK sejak 1996. Sejak tahun 2000, 5 Datuk Bandar mengemudi di BKK dan semuanya adalah lelaki.
Mereka termasuk Datuk Abdul Ghani Rashid, Datuk Ilyas Ibrahim, Datuk Yeo Bun Hai dan Datuk Abidin Madingkir. Penurunan kadar jenayah di Sabah tiada kaitan dengan pertukaran kerajaan ataupun parti politik. Penurunan kadar jenayah di negeri ini tidak mempunyai kaitan dengan pertukaran kerajaan ataupun disebabkan oleh mana-mana parti politik. Sebaliknya, penurunan daripada 5,627 kes sepanjang tahun 2019 kepada 3,758 kes tahun ini lebih menjurus kepada penularan pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hassani Ghazali menegaskan penurunan yang menjangkau 33.57% itu amat ketara susulan pelaksanaan PKP sejak Mac lalu. Katanya, ia secara tidak langsung banyak membantu kerana orang ramai mematuhi arahan itu dan lebih kerap duduk di rumah. Sehubungan itu, dakwaan kononnya ia disebabkan oleh pertukaran kerajaan atau berkaitan mana-mana parti politik adalah tidak benar sama sekali. Hassani berkata demikian ketika dihubungi hari ini. Terdahulu, sebuah portal mengeluarkan sebuah artikel yang mendakwa kononnya kadar jenayah di Sabah mencatatkan penurunan sejak Parti Gabungan Rakyat Sabah mengambil alih pemerintahan kerajaan negeri dari Parti Warisan Sabah. Hassani berkata penguatkuasaan PKP itu dilihat sebagai antara faktor yang menutup peluang kepada penjenayah melakukan kegiatan mereka. Namun katanya, kadar jenayah itu mungkin akan meningkat semula sebaik pandemik ini selesai berikutan masalah ekonomi kesan daripada pelaksanaan PKP. Beliau meminta semua pihak supaya tidak membuat tuduhan atau kenyataan yang boleh menimbulkan kekecauan atau rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Tegasnya, polis di Raja Malaysia sentiasa menjalankan tugas berlandaskan kepada undang-undang negara. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat buat hari ketiga berturut-turut dengan 299 kes dilaporkan hari ini berbanding 280 kes semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 37,040 kes. Tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata daerah Kinabatangan dan Tambunan bertukar dari zon jingga ke zon merah, manakala daerah Tongod bertukar dari zon kuning ke zon hijau. 164 pesakit di Sabah telah sembuh hari ini, manakala 1,687 pesakit masih menerima rawatan. Setakat ini, 309,255 bakul makanan telah diagihkan. Kehidupan mewah dua penganggur lelaki tempatan akhirnya terbongkar apabila kedua-dua mereka ditahan selepas didapati mendalangi rangkaian pengedaran dadah kemarin. Dalam operasi jam 6.35 petang di sekitar kawasan Lido, Four Seasons Residence Kota Kinabalu, kedua-dua lelaki berusia 28 dan 38 tahun terbabit ditahan bersama syabu seberat 16,745,08 gram bernilai hampir RM670,000 di dalam sebuah pacuan 4 roda jenis Ford Ranger. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Majinji berkata, ketika ditahan, polis berjaya merampas 17 bungkusan plastik berisi syabu berkenaan. Katanya, setiap bungkusan dadah yang bertulis "very good" itu disembunyikan di dalam sebuah kotak yang dibalut secara rapi, dipercayai untuk diedarkan kepada pembeli. Semua dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai RM669,803 berdasarkan harga pasaran semasa. Habibi berkata, siasatan turut mendapati kedua-dua lelaki itu tidak mempunyai pekerjaan tetap.
Mereka menjadi dalang kepada sindiket pengedaran dada rentas sempadan demi untuk hidup mewah dengan cara mudah. Katanya, kedua-dua suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau, namun hasil ujian saringan air kencing didapati positif dada. Dalam serbuan ini, polis turut merampas 4 kenderaan, antaranya Mercedes-Benz, Toyota Hilux, Honda City dan motosikal skuter Benelli. Polis turut merampas 3 utas jam tangan berjenama. Habibie berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Akta itu memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Polis kini giat mengesan kemungkinan ada lagi individu yang disyaki terbabit dalam sindiket berkenaan. Kedua-dua suspek masih ditahan reman untuk membantu siasatan lanjut. Berakhir sudah episod 2020, tahun yang penuh kebahagiaan, kesedihan, kejayaan dan kegagalan. Saya mewakili warga Borneo Today TV ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk semua, khususnya penonton kami. Kami gembira dan menghargai peluang untuk berkongsi perjalanan negara tercinta ini dengan anda semua. Semoga kedatangan tahun baru 2021 ini membawa kita kebahagiaan, kedamaian dan kemakmuran. 祝大家2021新年快乐，晚安，再见。